Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Perbincangan kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Sambungan perbincangan kita dalam fasal yang keempat pada menyatakan perut. Manusia ni ada perut atau tak ada perut? Ada. Tapi apa benda yang kita kena isi dalam perut ni? Itu jadi persoalan kita sekali ni. Apa benda yang kita kena buat dengan perut kita ni? Kita telah belajar ada penyakit-penyakit yang lepas. Bagaimana nak jaga lidah, bagaimana nak jaga tangan, bagaimana nak jaga mata, sudah belajar. Telinga sudah. Jadi pasal yang keempat ini pada menyatakan perut. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia, yakni perut itu, bagi engkau akan perut kerana beberapa faedah. Di dalam kitab kita ni dia bagi faedah pada dua. Satu dipanggil faedah untuk akhirat, satu lagi faedah untuk dunia. Sebab manusia ni hidup di mana? Hidup dalam akhirat ke hidup atas dunia ni? Hidup atas dunia. Jadi kita kena tahulah hidup atas dunia. Pasal akhirat akan sampai. Manusia tak boleh lari, dia akan pergi ke akhirat. Jadi bangsa faedah yang untuk agamanya dan beberapa faedah yang bangsa dunia, yang untuk dunia. Adapun faedah yang bangsa agama, maka memberi oleh perut itu akan segala badan, akan bantuan daripada yang berubah di dalamnya, daripada makanan kepada darah dan kepada air mani, yang dengan dia mendapat anak dan berkekalan oleh manusia. Jadi kelebihan perut beri kepada kita, apa dia beri? Perut ni mesin. Bila kita masuk makanan ni sebelum dia jadi zat makanan tu, maka perut telah terima dia. Kemudian perut ni proses. Dia mesin makanan kita tu. Lepas tu dia bagi pula. Ni zat ni pergi ke mana? Pergi ke otak. Ni zat pergi ke tubuh. Ni pergi ke darah. Jadi pembahagian-pembahagian ni menjadi bantuan kepada kita. Ada daripada darah. Daripada darah pergi kepada air mani. Daripada air mani jadi manusia. Jadi manusia ni terus hidup kerana apa? Kerana adanya sambung menyambung. Orang dulu sampai daripada zaman tok ayah kita dulu. Siapa tok ayah kita? Nabi Adam AS. Bermula daripada Nabi Adam sampai ke hari kiamat, manusia ni akan ada. Maka dengan sejahtera segala anggota perut. Perut ni maksudnya rongga dalam, jauh. Seperti jantung. Hari ni jantung ada masalah. Orang pakat semua takut pada apa? Penyakit jantung. Dan limpa, dan paru-paru, dan perut besar, dia panggil usus. Ini semua ni benda dalam ni. Jantung, paru-paru, limpa, apa lagi tu? Hati. Sejahtera yang tinggal daripada segala badan, daripada segala penyakit, yang menegah daripada menunaikan segala ibadah dengan sempurna. Jadi faedah akhiratnya, anggota kita ni apa faedah akhiratnya? Iaitulah bila sejahtera anggota kita, maka kita boleh melakukan ibadat dengan sempurna. Di antara ibadat yang sempurna kita boleh buat salat. Nak salat, syarat dia kena berdiri. Boleh semaya sambil duduk, semaya fardu tak boleh, kecuali bila orang itu uzur, maka dia boleh duduk. Jadi ini menunjukkan bahawa sempurna salat itu dengan sebab apa? Dengan sebab sehatnya anggota dalam kita ni. Itu dipanggil faedah untuk akhirat. Dan adapun faedahnya yang bangsa dunia. Faedah untuk dunia ni apa pula perut kita ni? Maka menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minuman dan jima. Jadi dengan ada perut, proses makanan baru kita tahu sedapnya makanan ni, boleh memberi zat lazat. Minuman sama juga dan pelakuan lain. Kerana ketiga-tiganya itu adalah ia pada ketika sehat perut. Kalau sakit dah, tak jadi apa habis lain. Dan bermula mensyukurkan nikmat perut.
Jadi kita tahulah nikmat perut ni ada dua. Nikmat untuk akhirat dan nikmat untuk dunia. Bila kita dapat nikmat, kita kena syukur tak syukur? Kena syukur. Apa dia cara kita syukur nikmat perut itu? Memeliharanya daripada makanan yang haram dan yang syubhah. Allahu Akbar. Apa dia syubhah itu? Artinya yang tiada diyakinkan akan halalnya dan tiada diyakinkan akan haramnya. Tanda situ. Nombor satu, cara kita nak jaga perut kita ni daripada syukur nikmat perut ni, yang pertama sekali, jangan kita masukkan ke dalam perut kita ni benda-benda yang tidak halal. Ataupun benda kesamaran, halal tak halal. Hari ni kalau kita pergi dimakan di kedai-kedai makan, kita tak boleh nak pasti benda tu halal ke haram. Sebab tanda-tanda halal yang ada hari ni payah kita nak kenal. Betul? Tanda halal tak ada. Oh, dia tulis di kotak dia halal, disembelih mengikut syariat Islam. Tak apa kalau ayam. Bagaimana kalau kita beli ikan? Dia tulis juga di kotak ikan, di plastik ikan tu disembelih mengikut syariat Islam. Ikan bukan sembelih ikut syariat juga. Ada ni. Memang ada. Kalau kita beli ikan yang import ni, mari daripada negara-negara luar, beli ikan, dia panggil ikan frozen, hok kerah dalam peti ni, dia tulis al-mazbuh ala syariat tariqatil islamiyah, disembelih mengikut cara Islam. Kita duk fikir 4 kali, ikan mana orang sembelih ikut cara Islam? Kerak ekor ke kerak kepala? Nak kerak mana? Tapi ada. Jadi ini yang payah kita hari ni, yang susah kita hari. Makanan-makanan segera ni macam-macam. Kalau kita baca dia punya kod dia tu, berapa nombor ni, ini ada masuk benda-benda yang tidak baik, masuk unsur-unsur lemak babi, masuk berat. Kalau baca dalam buku halal buku halal haram tu yang warna hijau tu, satu pengguna keluar tu, dalam tu memang berat, menakutkan kita. Jadi masalah kita hari ni, umat Islam yang begini hebat ni, yang boleh boleh buat bangunan pencakar langit, boleh buat itu ini, beratus tingkat boleh buat, tapi makanan umat Islam belum lepas. Belum terlepas. Nak makan roti orang Cina, orang putih, orang tidak Islam. Nak makan kek, kalau di kawasan kita ni payah nak dapat. Kek yang dibuat oleh orang bukan Islam. Jadi macam mana kita nak terpasti halal haram? Maka inilah yang jadi persoalan kita. Kalau orang warak, dia tinggal benda-benda yang syubhat, apalagi benda haram tu wajib lagi. Jadi kita ini kena berusaha, tuan-tuan muslimin dan muslimat, kena berusaha. Bagaimana kalau ada orang Islam yang jual makanan, jangan beli makanan yang dikeluar oleh orang yang tidak Islam. Bukan kedai tu, kedai orang Islam jual apa tak kira, yang penting makanan tu mari mana, dia tulis di kotak, dibuat oleh apa nama, kalau bunyi Chan apa semua sekali tu, tu bukan Islam. Kedai apa haji jual ya dianya yang membuat tu, yang apa ni buat. Kalau kita pergi beli kedai India, kedai Cina, tapi yang buat atas orang Islam lain. Hari ni kita nak cari mihun orang tulis, hak buat atas Islam, mana nak jumpa? Juga payah. Payah nak dapat. Nak cari, kalau alat-alat hak buat kek ni, boleh katakan banyak kan buat atas orang tidak Islam. Jadi fardu kifayah dalam bab makan minum orang Islam hari ni masih belum lepas. Jadi kita kena tunjuk kewarakan kita seboleh mungkin. Selagi ada makanan yang dikeluar oleh orang Islam, jadi dia orang komplain pula, dia kata, ustaz, kita memang nak beli makanan orang Islam, tapi orang Islam ni mahal sikit. Roti dia mahal, jus dia mahal, beza berapa sennya mahal tu, tikas RM1 contohnya. Tapi halal. Lebih baik daripada kita sumbat masuk dalam perut kita benda yang tak pasti halal haram. Kita tak kata haram, kalau itu haram makan juga, ni memang orang tak ada iman lah. Tak pasti halal haram. Jadi ini mana kewarakan kita ini susah kita nak dapat. Jadi walau macam mana kita kena berusaha cari makanan-makanan yang halal yang dikeluar oleh orang Islam seboleh mungkin. Itu tandanya apa dia? Kita ni kata tanda kita syukur nikmat Allah Ta'ala beri perut pada kita ni. Jangan kita masukkan ke dalam perut ini makanan-makanan yang haram dan makanan yang tidak dipastikan halal atau haram. Jadi dua-dua ni tak boleh, jauhkan dia. Ya, baik. Itu yang pertama. Tanda yang kedua yang kita, untuk syukur nikmat perut ni, apa dia yang kedua?
Baca situ. Yang kedua, dan memeliharanya daripada bersangatan kenyang. Yang pertamanya syukur nikmat perut tu, jaga daripada makan yang haram. Yang kedua, memeliharanya daripada bersangatan kenyang. Boleh ke makan yang sedapnya, sombak juga. Awak tak mahu free pula, pergi tempat orang kenduri contohnya, makan sungguh. Dia bubuh lalai pinggir tu, nasib baiklah tuan rumah bagi pinggir kecil. Kalau bagi talai apa penuh nyabuh dah tu. Yang sombak habis kalau benda bubuh lakar. Tak nak makan tak kuat pun. Jadi kita terada sikit, rasa sedap ambil lagi. Tak salah pusing meja 4 kali tak apa, tapi tinggal makan yang membazir tu jadi masalah. Jadi jangan bersangat terkenyang. Maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau memelihara perut itu daripada yang haram dan yang syubhah. Apa dia syubhah? Yang kesamaran, tak tahu halal haram. Kerana 3 perkara. Tanda. Kenapa kita kena jaga perut kita daripada yang haram dan yang syubhah? Sebab 3 perkara. Yang pertama, kerana takut daripada seksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Surah An-Nisa ayat 10. Tengok nombor 1 di bawah tu. Artinya bahawasanya sekalian mereka yang makan mereka itu harta anak yatim kerana zalimnya. Harta anak yatim kita makan. Siapa dia makan harta anak yatim ni? Biasanya orang-orang yang jaga harta anak yatim, sembunyi, saka contohnya. Jadi hari ni banyak berlaku kes-kes macam demikian. Ataupun hani-hani kita bimbang ni, berlaku kat kebimbangan anaknya sikit. Kalaulah kita pergi majlis kenduri kematian, hak mati itu ayah muda lagi, ada anak kecil, ada anak yatim. Jadi kalaulah kenduri itu dibuat daripada harta peninggalan si mati, harta itu harta siapa? Harta anak yatim. Anak yatim bila kita boleh minta izin dengan dia? Nanti dia besar balik baru boleh minta izin. Kalau dia kecil ni adik nak buat kenduri boleh, angguk dia tak tahu apa. Dia tahu orang mari rumah dia ramai-ramai, pakat gosok kepala dia, bagi duit siar dua. Jadi akhirnya kita termakan harta anak yatim tanpa kita sedari. Ini kena beringat, berhati-hati. Kena pasti kalau rumah orang buat kenduri ni, orang tu ada anak yatim, anak kecil, anak gitu pasti tu. Betul, duit ni duit mana? Kalau isteri kata dah saya sendiri ni, duit daripada poket saya tak terlibat dengan harta saka ni. Jadi itu lain cerita. Tapi kalaulah benda ni harta anak yatim, maka kita makan secara zalim harta budak ni. Sepatut kita derma dia, bukan lagi berhabis harta dia. Ini jadi masalah. Jadi kata dia, Allah SWT kata apa? Mereka yang makan harta anak yatim, kerana zalimnya, sesungguhnya makan mereka itu dalam perut mereka itu akan sebab bagi api neraka. Jadi siapa dia makan harta anak yatim, orang ini makan api neraka. Dan selagi akan masuk mereka itu ke dalam api yang bernyala-nyala. Masuk dalam api yang bernyala-nyala daripada api neraka. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? La yadkhulul jannata lahmun nabata min haram. La yadkhulul jannata lahmun nabata min haram. Artinya tiada masuk ke dalam syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Tidak masuk syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Berat kita makan benda yang tidak halal, tubuh daging itu tak masuk syurga, na'udzubillah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, kullu lahmin nabata min suhbin. Dia tulis itu suh, bawah kata tak baris atas dengan baris titik 2, suhtin. Baiki kullu lahmin nabata min suhtin. Akalu dalam Quran ada kan, akaluna lis-suhti, suhtu. Fannaru aula bihi. Artinya tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram
maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Na'udzubillah. Jadi hadis ni panjang. Di antaranya hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Tirmizi, tulis itu dulu. Tengok ditulis nombor 2 di bawah tu tulis. Dia kata apa? Al-Imam At-Tirmizi telah meriwayatkan daripada Ka'ab bin Ujrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru aula bihi." Maknanya tidak tumbuh daging mari daripada benda haram, maka api neraka lah tempat dia. Itu hadis Bukhari tanda situ. Satu lagi hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah taala dalam musnad dia, iaitu dari Nabi mengatakan, "Innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin." Jadi kita kena ingatlah, hadis itu hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi kata ulama hadis sanadnya sahih. Dua hadis ini hadis sanadnya sahih. Setiap daging yang tumbuh daripada benda yang tidak halal, maka nerakalah tempat dia. Tengok muka surat yang 15. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqash syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Faqad istabra'a li dinihi wa 'ardihi. Tak bagi bawah wa 'irdihi. Faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Irdun makna kehormatan diri. Hadis ini riwayat, tengok nombor 1 di bawah. Rawahu Syaikhan, diriwayat oleh Al-Bukhari dan Muslim. Syaikhan tu makna siapa? Al-Imam Bukhari dan Muslim, daripada An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu taala. Jadi hadis ini panjang. Hadis Bukhari Muslim ni panjang. Nabi kata apa? Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma mushtabihatun. Jadi di antara halal dengan haram ni mushtabihat, ada benda-benda yang kesamaran, tak tahu halal ke haram. La ya'lamuha katsirun minan nas. Tidak tahu, ramai di kalangan manusia tak tahu halal ke haram. Hari ni kalau kita nak cek muslimin dan muslimat yang tahu hukum halal dan haram, bab makan minum mungkin dia tahu. Kambing halal, keja halal, ayam halal, apa benda lagi haram, contohnya biawak haram. Itu kita pandai. Sembelih tak sembelih, pandai tak pandai kita? Pandai belaka, tahu belaka. Tapi duit yang kita nak beli itu, tahu ke tak tahu? Pergi duit di bank riba, halal ke haram? Ini yang tak tahu, yang tak faham ni. Ramai di kalangan masyarakat yang dia tidak tahu. Kalau kita tanya pakcik, kenapa mari ke bank ni? Bank ni tidak bank Islam. Dia kata tak tahulah. Lama nak hamba buka akaun sini 10 tahun dah duk pakai duit riba. Jadi kita tidak tahu. Ikut orang mai camping rumah, beli saham ni setiap bulan boleh 500. Bayar juga 500 boleh sebulan. Makan pencen saya dia tu. Tak payah kerja dah. Duk pakai duit ni 500. Hujan ke panas ke 500 dapat. Dalam kaedah dalam Islam, setiap pelaburan yang kita melabur, kalaulah dia beri bulangan tetap setiap bulan, maka itu haram. Duit itu duit haram. Kita tak tahu. Maka kita duk makan haram siapa malam. Jadi kita duit bak sembelih tak sembelih ni, itu orang Islam pandai. Tapi dalam bab halal dengan haram keuangan ni, ni payah sikit. Sebab benda haram tapi tak bang. Kau dia bang. Tak bang. Kalau ambil duit riba sangat, bang busuk Allah lah kau duit riba. Senang pula tahu tak? Ni tak dua-dua tak bang lah kau. Bang ni kalau beli duit ni, pergi beli ikan, duit nyucur ikan tu bang apa ni? Bang ikan belakang. Kalau duit jual puk, tokel tu bayar duit bang puk kita. Tapi asasnya tidak bang, haram. Maka yang kita tak pandai hari ni nak menentukan halal haram dalam bab keuangan ni. Maka kena belajar, wajib kena belajar dalam masalah ni. Kalau tidak siang dan malam kita duduk bergelumang dengan duit haram yang kita tak tahu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam baru sampai sini, wa bainahuma, di antara halal dengan haram ini ada
perkara-perkara kesamaran la ya'lamuha katsirun minan nas, yang tidak mengetahui, tak pandai benda ni ramai di kalangan manusia tak pandai. Jadi alhamdulillah ana telah syarah satu ceramah khas mengenai bahaya riba, bahaya keuangan yang tidak patuh syariah ni. Satu ceramah yang kita dah keluar dalam bentuk CD, video ni, ceramah kita ada. Jadi tuan-tuan dan puan boleh ambil CD ni dengar. Tengok di mana yang boleh. Tapi dalam masa 1 jam tu sikit sangat. Tapi daripada tak tahu langsung, baik tahu. Jadi kalau tak tahu langsung, berat lagi kita. Kata Nabi SAW, ini sambung hadis kita ni. Maka barang siapa memelihara dirinya daripada segala yang syubhat. Syubhat ni benda kesamaran, tak tahu halal haram. Maka sungguhnya telah menuntut bersih ia akan agamanya dan dirinya. Orang ni menyelamatkan dia faqad istabra li dinihi wa irdihi. Orang telah bersihkan agamanya, bersihkan diri, kemaluan dia, kehormatan diri dia. Kalau dia jauhkan diri dia daripada perkara ini, tanda di situ hadis ini riwayat Asy-Syaikhan, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada dah nombor 1 di bawah tu sudah ada tanda situ ya. Syaikhan tu maksudnya Bukhari dan Muslim. Itu yang pertama. Bahaya perut yang pertama ni, makan haram ni, pertama takut seksa api neraka. Yang kedua, bahawasanya yang makan akan makanan yang haram dan yang syubhat itu tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadah. Allahu Akbar. Ini bahaya ke tak bahaya ni? Bahaya tidak? Siapa yang makan haram, Allah Ta'ala tutup pintu hati kemanisan ibadat kepada Allah. Kita tak akan manis ibadat. Sebab apa? Sebab perut kita penuh dengan benda haram. Tuan-tuan boleh cek malam ni. Kenapa aku ni tak suka ibadat? Baca Quran sakit mulut. Nak semaya sakit pinggang. Nak dengar orang ceramah ngatuk. Tak ada manis sikit apa? Bak ibadat tak manis. Bak buah boleh lepas cerah. Tengok bola, bangun tahajud lagi pukul 3 pagi. Boleh bangun. Subhanallah. Nak bangun 2 rakaat untuk Allah Ta'ala semaya tahajud, tak jumpa cari jalan. Apa jadi? Ini semua ni hasil daripada ni. Hasil daripada enjin kita ni. Kalau kereta kat orang panggil enjin overhaul dah ni, kenakan enjin semula. Tak apa gak jalan. Pasal penuh dengan benda-benda kotor dalam diri. Ini berat. Ini bahaya yang kedua. Bahawasanya yang makan akan makanan yang haram dan yang syubhat itu tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadah. Orang ni jadi tak malah ibadah. Kerana tiada patut bagi mengerjakan ibadah itu melainkan yang suci daripada segala kekotoran. Sama ada kotoran yang dapat dilihat dengan mata seperti najis, atau kotoran yang tiada dapat dilihat seperti hadas kecil dan hadas besar, dan makan yang haram dan yang syubhat semua tak nampak berlaku. Kalau benda najis kita nampak. Tambah-tambah lagi dalam masyarakat kita orang Melayu ni yang bermazhab Syafi'i ni terlalu berhati-hati sangat. Kalau anjing lalu tu basuh. Sama kain 7 kali basuh dengan debu dengan apa lagi. Anjing lalu kat rumah kita basuh habis kain. Setengah orang basuh ni kalau dia beli rumah, dia sama semua daripada rumah atas sampai ke bawah sama. Basuh habis dengan air selut. Nak jaga rumah ni pasal kena kebetulan dia beli rumah dengan orang dengan Cina, dengan India, basuh habis. Ada bau ni tubik dalam cerita tu orang tengok. Tunjuk basuh habis. Nak kata apa? Beringatnya kita masalah. Tapi masalah nak masuk dalam perut ni kita tak beringat. Ingat tak beringat? Cek ke tidak halal haram makanan kita. La ilaha illallah. Tak tahu mana. Orang buka Islam, buka restoran, penuh dengan piuh, dengan serbai tu haji masuk dalam. Siapa hati dia, siapa hati. Kedai orang Islam ramai. Hak tu haji juga jual, tak saya masuk. Dia masuk kedai apa tak mandi junub. Tergamuk dia makan. Kita senyap bulu ramah tengok. La haula wala quwata illa. Hati tu sudah terlalu berlapuk dah dengan makanan haram. Tak apa. Anak teringat satu cerita yang dicerita oleh guru saya Syekh Atiyah rahimahullah taala dalam bab orang suka makan haram. Cerita ni di Mesir. Dia kata orang ni kaya dia. Ada lada jagung apa luas. Tadi tanya dia nak makan, dia suruh koli dia ni dia ambil buah ni, alik pagar sebelah. Mana orang lain lah. Kebun jagung dia luas. Koli dia berkata, untuk ayah ni bengong sungguh dia tahu tua ni. Nak makan juga hak orang. Hak dia banyak. Koli dia pun pergi sepandai di antara pagar dia dengan pagar orang, dia ambil jagung dia ni klik rebuh. Sudah idam molek makan,
Dia kata, "Mana berasa tak apa jelira dia makan hari ni." Tawar dia kata serah. "Mau ambil mana?" "Oh, lah apa ambil situ lah dia tu." Tunjuklah ke pagar orang tu. Tapi tidak ada pagar orang, dia pagar dia lagi. Sepadan. Tak sedap dia kata. Cakap betul, ambil mana? Dia kata ambil ujung pagar kita, tapi belum masuk pagar orang lagi. Dia kata pada tak sedap. Aku tahu dia kata. Orang biasa makan haram ni, dia boleh kesal hak halal tak sedap. Hak haram tu baru mandi. Tu cakap punya bahasa. Dia kata begitu Ini kita bimbang lah benda kita ni. Bila boleh hak halal tak sedap. Boleh hak haram, bahasa mani pula ni. Pasal lidah duduk makan haram semua. Duduk makan haram semua. Pasal itulah bila orang suka makan haram ni, suka isap rokok ni. Oi, kalau berhenti dah tah lidah lah, mengatuk lah, tak boleh mengaji lah. Pasal lidah tu biasa makan haram, jak muda nak tunggu mati baru nak berhenti makan haram, kawan. Taubatlah tuan-tuan, benda ni haram. Tak ada ulama atas dunia ni yang bertarah, ulama lah mufti, bertarah mufti yang mengatakan benda ni halal, tak ada dah atas dunia. Kalau ada lagi tu hok tinggal zaman dah orang panggil, hok tak belik dah. Expired date dah dia panggil. Istilah orang muda ni kata expired date dah, tak boleh pakai dah. Itu cerita dia. Jadi bila orang biasa makan benda haram, dia payah nak tinggal benda-benda halal. Nasallallahu salamah. Minta maaf lah hamba sebut ni. Kalau tak sebut dia kata ustaz tak royak. Bila jumpa akhirat esok. Royak lon senang. Marah atas dunia ni tak apa. 2 hari dia marah sama kau pada ni balik dah. Baik, apa nak kita ni. Yang ketiga, yang kedua tadi, orang yang makan haram ni ibadatnya kurang. Yang ketiga, bahawasanya makan akan makanan yang haram dan yang syubhat itu ditegahkan akan dia daripada mengerjakan kebajikan. Jadi orang ni tak boleh buat kebajikan banyak, dan jika mengerjakan ia akan dia nescaya tiada diterima daripadanya. La ilaha illallah. Allah Taala tak terima makan haram, dan tiada ada baginya melainkan penak jua. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar, wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa zama. Jadi hadis ni kata apa? Berapa ramai daripada orang yang sembahyang malam, tiada baginya daripada sembahyangnya melainkan berjaga. Dan berapa banyak daripada orang yang puasa, tidak ada baginya daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga saja. Sebab apa? Syekh kita ni rahimahullah ta'ala mengatakan, sebab walaupun kita sembahyang tapi kita masih lagi makan benda-benda yang haram. Dan diceritakan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Abbas kata apa? La yaqbalullahu salatam ri'in fi jawfihi haram. Artinya tiada menerima Allah Taala akan sembahyang seorang yang ada dalam perutnya yang haram. La ilaha illallah. Berat tak berat? Orang yang ada dalam perut dia benda haram, Tuhan tak terima maya dia. Jadi hadis yang pertama tadi tulis. Hadis yang pertama tadi, kam min sa'imin laisa lahu min qiyami ila sahar. Tengok nombor 2 di bawah tu, dia tulis rawahu, tak tahu apa. Tambah situ rawahu al-Imam Ahmad. Rawahu al-Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad dan lain-lain lagi dengan sanadnya sahih. Imam Ahmad lah yang masyhur. Ada lagi riwayat Ad-Darimi dan lain-lain ulama, tapi sanadnya kata ulama sahih. Adapun kata-kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tadi, kata Syekh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, dia kata rawa Abu Yahya Al-Qattat. Rawa Yahya Al-Qattat ni dhaif, seorang rawi yang lemah. An Mujahidin an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas kata apa? La yaqbalullahu salatam ri'in fi jawfihi haram. Allah Taala tak terima salat orang yang dalam perutnya haram. Ini berat, kita takut. Kesan yang ketiga, kesan yang pertama makan haram tadi ada tiga penyakitnya. Adapun bersangatan kenyang. Bala apa kenyang banyak ni? Kenyang sangat ni, maka siapa terduduk nak bangun pun tak boleh ni. Bekak perut-perut ni. Kenyang, nak kata apa? Yang pertama, adapun bersangatan kenyang, maka hanya sahaja dituntut daripada menjauhkan dia. Kita diminta supaya jangan terlalu kenyang ni kerana beberapa sebab, beberapa perkara.
Yang pertama, kerana bahawasanya banyak makan itu sebab bagi keras hati. Dengar dah. Dengar makcik-makcik kita tu. Tak payah minta air tawar. Ni dok cara kau air tawar macam. Orang rusak air tawar tiup air kampun. Hati keras. Syekh kita ni kata, makan banyak tu keras hati. Makan sikit, 4 kat puasa belakang. InsyaAllah Tuhan akan mudahkan hati kita. Lembutkan hati. Yang kedua, penyakit yang kedua, bahawasanya pada banyak makan itu membangkitkan segala anggota pada yang sia-sia dan pada kejahatan. Makan banyak ni, semangat anggota kitanya nak buat benda sia-sia. Pasal nak boleh makan tu payah dah. Makan mana ada cukup dah. Ni dak tak puas hati makan, tak kenyang. Nak pergi pasar malam juga. Dia pergi pasar malam, sekadar beli saja ke raung kata. Raung dah lah tu. Berjalan tengok. Gak lah ni kalau pergi pasar malam, kena pakai spek hitam tengah malam pun. Dia mau kata, "Mana pelik awak ni? Pakai siung mata hitam tengah malam. Pasal apa?" Barulah nampak orang itu gelap belakang, pun nampak negro belakang. Barulah boleh kira. Ni saya nampak. Jadi bahaya itu banyak lagi. Masalah banyak. Benar. Yang pertamanya banyaknya sia-sia. Nak boleh makan tak mudah lagi buat benda-benda pelik-pelik. Allahu Akbar. Tuhan Maha Kaya. Dan yang ketiga, ada membanyakkan makan itu membinasakan kecerdikan dan kepintaran. Ni pelajar-pelajar kita tak ada. Orang banyak makan, hilang cerdik dia. Jadi bodoh. Dan sebab bagi sedikit faham dan pengetahuan. Padahal kita payah faham pun tak. Payah faham orang mengajar ni apa? Banyak makan. Dan yang keempat, ni penyakit yang keempat, bab makan banyak ni. Bahawasanya banyak makan itu sebab bagi sedikit ibadat. Yalah sungguh, ngatuklah. Dalilnya boleh Ramadan. Makan buka puasa tu kat metai sungguh-sungguh. Lepas tu nak terawih tu kat Allah mepeh nak habis. Berat tak? Berat. Betul tu, kalau kita tengok orang Arab yang kuat ibadat ni, dia buka puasa betul. Dia panggil iftar, makan sikit, buah tamak, syurbah dia panggil. Syurbah ni macam kita bubur lambuk. Cukup. Lepas tu bila terawih, habis terawih baru dia panggil asya. Asya tu dia makan semati dengan kambing dia ngomong sungguh. Mana kalau tidur tak apa. Lepas tu sahur kan makan sikit pula. Ni kita ni gomoh lalu ni. Allahu Akbar. Siapa maya maghrib boleh Ramadan dekat-dekat dengan Isya setengah masjid. Rapaknya bui. Baik. Berapa penyakit dah kita? 4 penyakit ni. Dan yang keempat, bahawasanya banyak makan itu sebab bagi sedikit ibadat. Kerana bahawasanya manusia itu apabila membanyakkan ia akan makan, nescaya berat badannya. Payah nak bangun dah. Dan mengantuk matanya. Betul ke tak? Mesti dah mengantuk. Dan yang kelima, bahawasanya membanyakkan makan itu sebab bagi ketiadaan sedap mengerjakan ibadat. Allah sibuk cara makan. Nak dengar cerita? Hari minggu lepas lagi bagi ceramah di Kuala Lumpur. Di sebuah hotel yang hebat, nama dia Double Tree Hotel. Mu tak ada dengar kali kak. Nama hotel Double Tree Kuala Lumpur ni. Sudah kita ceramah. Waktu nak makan, biasanya tempat ceramah kalau makan dia ada buffet, dia atur makan buffet. Dia kata di sini ada 7 dapur. 7 dapur. Mana 7 dapur? Hak ni masuk ke Cina, hak ni masuk ke India, hak ni masuk ke Iban, hak ni masuk ke Melayu. Mu nak makan mana? Kita beri masa kepada peserta kursus kita haji ni. Boleh makan sekadar 1 jam makan dengan sembahyang zuhur. Dia kata kalau kena 7 dapur ni, setengah jam 1 dapur, berapa jam kena makan sini? 3 jam setengah makan. Padahal 100 orang contohnya makan 3 jam setengah duk pusing ke dapur. Nyakit sungguh. 7 dapur ada. Boleh makan belakang nak terlalu apa? Allahu Akbar. Kena jadi zuhud mati gitu. Pakai spek itu, ambil setelah makan, jangan challenge orang lain. Tu halal dia tulis. Dia digantung halal dah. Saya masalahnya banyak makan. Yang kelima, bahawasanya banyak makan itu sebab bagi ketiadaan sedap mengerjakan ibadah. Dan yang keenam, bahawasanya pada membanyakkan makan itu ditakuti jatuh kepada yang haram dan syubhat. Memang dah. Terlalu banyak makan akan jumpalah benda-benda yang tidak baik. Dan yang ketujuh,
bahawasanya pada banyak makan itu menyusahkan hati dan memenatkan badan pada mencarinya dan menyediakannya dan memakankannya dan melepaskan daripada mudaratnya. Betul tak? Mana orang nak makan banyak, pasal kena cari duit banyak. Makan sikit. Bila makan banyak pula mudarat pula. Macam-macam masuk dalam perut. Pening kau itu. Ada belakang. Kolesterol ada. Berapa jenis penyakit ada dunia. Nak minta selamat itu hal. Dan yang ke-8, bahawasanya membanyakkan makan itu sebab bagi bersangatan sakit mati. Nasallallahu alaihi wasallam. Ni kita takut sekali ni. Tengok yang ke-8. Bahawasanya membanyakkan makan itu sebab bagi bersangatan sakit mati. La ilaha illallah. Sakit nak mati ni duk mana? Banyak makan. Kerana kesakitan dan kesusahan mati itu sekadar kesedapan dunia. Sedap dunia tu sekadar tu je lebih. Yang ke-9, bahawasanya pada makan itu mengurangkan pahala akhirat. Tak ada nak zikir lah, banyak makan kan. Dan yang ke-10, bahawasanya padanya hisab pada hari kiamat. Allahu Akbar. Lagi banyak kita makan, lagi banyak hisab. Daging lagi makan. Daging halal ke haram. Siapa dia sembelih ni? Mari di mana? Berat kena kita. Ikan pula. Ikan ni mari kolej siapa ni? Ikan curi ke ikan banyak nyakit. Sayur pula. Kalau jangan makan banyak. Dia makan soy. Barulah tak boleh orang panggil tak banyak sangat kira-kira hisab. Kalau kena 7 dapur ni kak. Jenuh lah kita. Bahawasanya padanya hisab pada hari kiamat telah menyebut akan 10 perkara ini oleh Al-Imam Al-Ghazali. Siapa dia? Apa nama Imam Ghazali? Nama dia Muhammad. Tulis. Pelajar-pelajar kita ni kena ingat nama orang tuan. Nama dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, 3 kali bin. Semua bin Muhammad belaka. Kalau kita dapat anak esok, awak nama Muhammad, nama anak Muhammad juga. Baru pening je Muhammad jawab belaka ayah dengan anak. Orang Arab tak apa dia bernama bin, sama apa sebab dia ada kunyah, dia apa gelaran dia. Gelar Abu apa. Macam Imam Ghazali ni gelaran dia Abu Hamid. Abu Hamid gelar dia, nama dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali tu gelar ni untuk nenek dia. Di dalam kitabnya Minhajul Abidin, dalam kitab dia Minhajul Abidin, telah datang daripada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mencela akan kenyang. Setengah daripadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin. Mi'an. Dia tulis itu apa tulis? Ma'din. Betul. Dia tulis mi'an, mim, ain, ya tak ada titik. Ya tidak ada titik. Mi'an. Letak bagi betul-betul. Nanti mungkin kita baca fi ma'din. Betul tak? Tulislah pelajar-pelajar kita ni. Kamu kan nak jadi ustaz esok, nak jadi tok lebak kapur. Balik nak mengajar orang pula baca betul. Al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin. Wal kafiru ya'kulu apa dia? Fi sab'ati am'ain. Bukan da tu. Da tu tukar dengan hamzah. Fi sab'ati am'ain. Letak situ kurungan al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafiru fi sab'ati am'a. Tutup kurungan di situ. Ambil nombor satu wasulusulin nafas itu, pindah nombor 1 ni pergi letak di situ di am'a. Kerana setakat tu hadis ni riwayat siapa dia? Al-Imam Bukhari dan Muslim daripada Ibn Umarnya setakat tu. Setakat sab'ati am'a. Adapun hadis yang lain itu dia kata apa tu? Hasabul adami ibnu adam luqaimatun yuqimna sulbahu in kana wala budda fa haqquhu sulusun lit-ta'ami wa sulusun lisyarabi wa sulusun lin-nafasi. Tengok. Nombor 1 tu tukar. Hak nombor 1 tadi
letak sakat am'a. Kemudian lin nafasi itu tulis situ apa ini riwayat Ibnu Majah. Tambahan ini daripada Ibnu Majah. Adapun yang tuan syekh kita atau bukan tuan syekh tu apa ni orang yang tahqiq kitab ni tulis rawahu syaikhan setakat ab'a. Kita tengok arti dia. Bermula orang yang sempurna iman, orang mukmin itu memakan ia pada satu perut. Perut cukup dah makan. Jangan. Dan orang yang kafir memakan ia pada 7 perut. Allahu Akbar. Anda bila tengok 7 dapur tu, 7 kitchen, tengok ke hadis ni 7 perut. Pasal ada cerita ni. Cerita, nak dengar cerita? Cerita dia nya, Imam Ahmad cerita, ada seorang kafir yang Nabi kita tawan dia. Bila Nabi kita tawan dia, ditawan oleh orang Islam, Nabi kita ambil dia jadi tetamu. Setengah katanya Sumamah orang ni. Tak di masjid Nabi. Nabi beritahu pada sahabat, diperah kambing, bawa susu ni ke tetamu kita. Duduk di masjid. Maka penjaga kambing ni perah susu. Pergi. Bawa seekor kambing habis perah minum dia. Nak lagi? Nak? Gizai kambing lain pula. 7 ekor kambing perah susu. Barulah nampak sedawa dia menyasar kenyang. Berat dia. Summa innahu asbaha. Cerita ni Imam Ahmad cerita dalam Musnad Imam Ahmad. Asbaha fa aslama. Kemudian lepas pada tu dia masuk Islam. Nabi kata, muliakan saudara Islam kamu ni, perah susu kambing beri. Ambil susu kambing, seekor kambing bawa dia. Dia nak makan, nak minum, dia baca bismillah. Bismillah. Minum susu. Sudah minum, pemberah kambing, pemberah susu tanya, mau lagi? Alhamdulillah tak mau dah. Nabi pun bersabda, al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin. Orang mukmin makan dengan 1 perut saja. Orang kafir makan dengan 7 perut. Jangan makan lah main 7. 7 perut ni berat sungguh. Jadi waktu kita kursus haji tu, cerita sikit ni. Ada orang tanya, dia kata, ustaz, pasal apa tawaf 7 kali? Ni soalan ni sedap juga ni. Pasal apa sa'i 7? Melontar 7 biji. Jadi kita jawabnya, kata senang nak jawab dia. Jawapan yang paling mudah sekali, sebab Nabi buat 7. Habis cerita. Dia tahu tak jawab apa lagu ni, tak logik. Kata nak logik, tanda ketah. Langit 7 lapis. Bumi 7. Hari 7. Semua 7 belakang. Kena 7 belakang tak orang. Sudah ceramah tu, makan 7 pula. Restoran. Kata kena, ni tambah sekali lagi hak baru pula orang tu. Tahun lepas kita tambah hak lain. Penyakit babi H1N1 ni, penyakit 7 hari juga dia. Pasal bila kena penyakit ni, sekolah cuti berapa hari? 7 hari cuti. Universiti betul seminggu 7 hari. Penyakit 7 juga masuk. Apa ni? Hak baru jumpa pula nya 7 restoran pula dah. Ada juga 7 restoran. Berapa tawar 7 dapur, berapa tawar 7 lapar. Ada lagi orang tambah ustaz kedai 7 ada juga. Gamoh kedai 7. Kedai 7 tu ingat boleh hak anu dah Kristian. Hak tak judi tu. Boleh kira kita. Jumpa barang lah ni. Jadi ceritanya Nabi kita kata, orang mukmin tu makan 10 perut, orang kafir makan berapa perut? 7 butir perut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takut kita. Jadi bermula orang yang sempurna iman memakan ia pada 1 perut, dan orang kafir makan ia pada 7 perut. Cerita ingat saya tak? Cerita orang kafir 7 apa ni? 7 ekor kambing kena perut. Memada akan cucu anak Adam beberapa suap yang membetulkan akan tulang belakang. Nabi kata, kalau nak makan juga hasabah ibnu Adam, cukuplah bagi seorang manusia itu, anak Adam itu, kalau dia makan luqaimat, beberapa jepuk makanan, sekadar nak membetulkan tulang belakang dia. Jangan sampai terbokok, tak ada makanan lapar, jangan. Jika ada ia menuntut tambah, kalau nak tambah lagi, nak makan lebih sikit lagi, dan tak dapat tiada daripada menambah, mesti tambah juga, maka sepatutnya 1/3 perut kita ni untuk makanan, dan 1/3 untuk minuman, 1/3 lagi bagi mengeluarkan nafas. Nak nyawa lah 1/3 lagi. Jadi kena bagi 3 makan. Kalau kita sombak belakang makan ni, siapa nak minum air tak boleh. Ada orang lagi tu, kenapa tak minum air tu? Tak boleh rasa, kalau minum lagi keluar, mana rapak semua. 1% dia ngomong dia belakang. Nabi kata bagi 3 lah.
untuk makan 1/3, minum 1/3 dan untuk nafas 1/3. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah kena boleh lah. Kena kata boleh insyaAllah. Jadi tamatlah perbincangan kita dalam kitab kita ini. Bab yang keempat pada menjaga perut. Bagaimana kita nak jaga perut? Ada sudah kita belajar. Bahayanya makan banyak ni. Dalam kitab kita ni kata 10 perkara bahayanya. Ia ambil daripada kitab Minhajul Abidin, tulisan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala lil Ghazali wa li jami' al-masyayikhina. Fasal yang kelima pada menyatakan faraj. Ni penyakit lain pula ni. Penyakit bak faraj pula. InsyaAllah kita akan sambung di dalam perbincangan kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.